Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membincangkan bacaan ketika duduk antara dua sujud muka surat 9. Daripada buku Cara Mudah Belajar Bahasa Arab melalui wirid, doa, bacaan solat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita membincangkan, jadi di sini dalam bacaan antara dua sujud ini perlu kepada kemahiran yang kita perlukan di sini ialah kemahiran sifir untuk kita dapatkan satu-satu permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam doa kita duduk di antara dua sujud itu. Lebih kurang 2, 4, 6, 8 permintaan kita kepada Allah, yang mana hebatnya permintaan ini sudah mencukupkan kita untuk hidup dengan keadaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini lagi. Okey, kesemua permintaan kita dalam doa kita dalam duduk antara dua sujud ini, kesemuanya melibatkan fi'il amar. Iaitu kita akan menggunakan perkataan Ighfir, Rabbighfirli, Warhamni, Wajburni, Warfa'ni, Warzuqni, Wahdini, Wa'afini, Wa'fu anni. Okey? Jadi daripada situlah kita akan membincangkan kita punya sifir. Merujuk kepada kad kuning B, bermakna perkataan yang pertama dalam doa kita, Ighfir. Ni kalau tuan-tuan ada yang ini, tuan-tuan boleh rujuk kepada sifir 1B, di mana orang Arab menyebut fi'il madhi dia ghafara, mudhari' dia yaghfiru. Bila kita melihat kamus, orang Arab sebut atas peta ghafara yaghfiru, maka kita akan dapat meneka sebutan orang Arab itu atas pattern 1B. Yang menariknya, kita akan pastikan bahawa ain fi'il atau huruf ketiga ini, ain fi'il, kalau di sini atas pattern fa'ala yaf'ilu, ghafara yaghfiru. Kalau ain fi'il mudhari' ini baris bawah, maka fi'il amar ain fi'il dia mesti baris bawah juga. Kalau di sini yaf'ilu, di sini if'il. Kalau ghafara ighfir, maka sebutan dia ialah ighfir. Cuma di sini adalah hamzah wasal, dia tidak dibariskan. Tapi cara membariskan alif ialah dengan melihat huruf ketiga ni, ain fi'il. Kalau huruf ketiga atau ain fi'il ni baris bawah, maka dia ikut baris bawah, maka dia bunyi ighfir. Ampunkanlah oleh engkau. Rabbighfir li. Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunkanlah bagiku. Ampunkanlah untukku, ya Allah. Ghafara yaghfiru ighfir. Jadi kita baca Rabbighfirli. Wahai Tuhanku, ampunkanlah oleh engkau akan untuk diri aku ini. Dan permintaan kedua kita iaitu warhamni. Warhamni. Dia dari, kalau kita tengok kamus, kita akan lihat fi'il madhi bunyi rahima, mudhari' dia yarhamu. Rahima yarhamu. Makna dia merahmati, dia sedang akan merahmati. Maka dia disebut atas pattern 1D. Maka 1D disebut atas pattern fa'ila yaf'alu. Ain fi'il atau huruf ketiga tu berbaris di atas. Maka fi'il amar dia pun akan ikut baris atas. Maka sebutan fi'il amar di sini ialah
Fa'ila yaf'alu, if'al. Rahima yarhamu, irham. Sebab tu bila kita baca doa dalam doa duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warham. Maka ini tidak berbunyi sebab ini hamzah wasal. Kita terus Rabbighfirli, lepas tu warham. Nah, kalau sebut satu-satu baru bunyi irham. Rahmatilah oleh Engkau ya Allah ni akan aku. Rahmatilah oleh Engkau ya Allah akan aku, dan ni dia mesti akan menjadi maf'ulun bih kerana dia adalah dhamir yang muttasil dengan fi'il amar itu. Rahmatilah oleh Engkau ya Allah akan aku, dan permintaan ketiga kita ialah wajburni, daripada perkataan jabara yajburu. Kalau kita tengok dalam kamus, maka dia disebut atas peta fa'ala yaf'ulu. Ain fa'il dia yaf'ulu bagi depan, maka fi'il amar pun ikut bagi depan ain fa'il dia. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kalau jabara yajburu, maka bunyinya ujbur. Kalau huruf ketiga atau ain fa'il bagi depan, maka hamzah wasal dia akan bagi depan lah. Ujbur. Apa makna jabara? Ada yang mengatakan menutup, ada yang mengatakan mencukupi. Asal makna dia menutup. Jabara yajburu, ujbur, tutuplah oleh engkau. Wajburni, tutuplah oleh engkau ya Allah akan aku. Nak tutup apa? Tutup keaiban, kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Ya, maknanya Allah sahaja yang boleh menutupnya. Ya, kalau orang tak boleh tutup. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutup keaiban. Ada yang menyatakan jabara juga maknanya juga mencukupi, cukup. Ada makna tutup. Kalau makna cukup, makna cukupilah, cukupkanlah oleh engkau ya Allah akan aku, iaitu cukupkanlah rezeki aku. Ini permohonan kita yang ketiga. Wajburni, ya Allah cukupkanlah oleh engkau akan rezeki aku. Ya. Kalau maknanya tutup, tutuplah oleh kau ya Allah akan keaibanku. Jadi, nombor 4 permintaan kita ialah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Makna dia disebut daripada perkataan rafa'a yarfa'u. Dilihat dalam kamus, maka dia disebut atas perkataan fa'ala yaf'alu. Ain fi'il dia bagi atas, disebut atas perkataan satu C, fa'ala yaf'alu. Ain dia bagi atas, yaf'alu. Fi'il amar dia mesti if'al. Mesti sama baris fi'il, ain fi'il mudhari' dengan ain fi'il amar. Maka dia akan bunyi irfa'. Irfa'. Apa makna rafa'a yarfa'u? Dia telah mengangkat. Dia sedang mengangkat. Irfa'. Angkatlah oleh engkau ya Allah. Warfa'ni. Angkatlah oleh engkau ya Allah akan aku, iaitu darjatku di sisi engkau ya Allah. Makna angkatlah darjat kedudukan aku di sisimu, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permintaan kita yang kelima, warzuqni, dia daripada perkataan razaqa yarzuqu. Dia disebut atas pattern 1A. Fa'ala yaf'ulu. Bila ain fi'il bagi depan, yaf'ulu, yarzuqu, maka fi'il amar mesti bunyi uf'ul, urzuq. Urzuq. Dia mesti baris depan juga sama. Apa makna urzuq? Rezekikanlah, berikanlah rezeki oleh engkau ya Allah. Warzuqni,
akan aku ataupun kepadaku. Warzuqni, berikanlah rezeki oleh Engkau ya Allah kepadaku. Dan permintaan kita yang ke 2, 4, 5, 6, yang ke-6 ialah wahdini. Kalau kita tengok dalam kamus, maka dia daripada perkataan hada yahdi. Hada yahdi. Maka dia disebut atas pattern fa'ala yaf'ilu. Dia masalah harf illah di hujung tidak dapat dibariskan. Maka dia atas pattern fa'ala yaf'ilu, dia hanya dapat berbunyi hada yahdi. Yang paling penting, yaf'ilu, yahdi, baris bawah ain fi'il dia. Maka fi'il amar dia ikut baris bawah. Maka fi'il amar yang merujuk kepada anta, semua ni, merujuk kepada anta, mesti hujung dia berbaris mati. Sepatutnya if'il bunyinya ihdi. Tapi cara mematikan harf illah ialah dengan buang harf illah. Sebab tu kita tak boleh baca panjang ketika mana perkataan ihdi. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Berilah petunjuk oleh Engkau ya Allah ni akan aku atau kepadaku. Berilah hidayah oleh Engkau ya Allah akan aku. Dan permintaan kita yang ke-7 ialah wa'afini. Afini. Dia disebut atas pattern fa'ala yufa'ilu. Di sifir 4. Fa'ala yufa'ilu. Jadi fi'il amar dia fa'il. Afa, fi'il madhi dia, mudhari' dia, yu'afi. Maka ain fi'il yufa'ilu, dia mesti baris bawah juga. Afi. Afa, dia telah memberikan kesihatan. Yu'afi, dia sedang memberikan kesihatan. Afi, ya berikanlah kesihatan oleh engkau. Yang sepatutnya fi'il amar hujung dia ada ya, tapi mematikan harf illah ialah dengan buang. Dia hanya bunyi afi, dibaca satu harakat. Ya, begitu juga wahdini, tak boleh panjang di. Begitu juga afini, kita tidak boleh panjangkan pada fi. Ya, sebab nanti dia melibatkan dhamir anti dan kita minta kepada seorang perempuan pula. Wa'afini, dan sihatkanlah oleh engkau ya Allah akan aku. Dan permintaan kita yang terakhir ialah wa'fu anni. Itu melibatkan perkataan daripada afa ya'fu. Afa ya'fu bermakna dia melibatkan pattern 1A. Fa'ala yaf'ulu, afa ya'fu. Maka tadi baris bawah, maka ini pun baris bawah. Kalau ini bagi depan, maka dia pun ikut bagi depan. Afa ya'fu, ampunkanlah oleh engkau. Atau maafkanlah oleh engkau ya Allah akanku. Afa ya'fu u'fu. Bunyinya u'fu. Bila kita baca dalam doa iftitah kita, wa'fu anni. Dan maafkanlah oleh engkau ya Allah an daripada ni aku, iaitu daripada kesalahan aku. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu dia 8 permintaan yang sangat hebat yang diajar oleh Nabi SAW ketika mana kita duduk di antara dua sujud di dalam solat kita. Permintaan pertama ialah kita menggunakan Rabbi ufirli. Ya Allah, ampunkanlah oleh kau untuk aku. Khusus untuk aku. Ini lam, ini lil ikhtisas. Warhamni, rahmatilah. Dan itu, dan waw ataf. Dan rahmatilah oleh engkau ya Allah. Ni akan aku. Kesihanilah oleh engkau ya Allah kepadaku. Wajburni, dan tutuplah oleh engkau
akan aku, iaitu tutuplah keaibanku. Ataupun wajbur, maksud cukupkanlah oleh engkau ni akan aku, makna cukuplah oleh engkau, cukupkanlah oleh engkau ya Allah akan rezekiku, supaya aku tidak merempat dan meminta-minta kepada makhluk. Warfa'ni, dan angkatlah oleh engkau ni akan aku. Ini akan itu terjemahan maf'ulun bih, cara lama, cara tua. Makna di sini, angkatlah oleh engkau ya Allah akan darjatku di sisimu ya Allah. Warzuqni, dan rezekikanlah oleh engkau. Rezekikanlah oleh engkau ya Allah ni kepadaku. Wahdi, dan berilah hidayah oleh engkau ni kepadaku. Wa'afini, sihatkanlah oleh engkau ya Allah akan aku. Wa'fu anni, dan maafkanlah oleh engkau ya Allah anni, daripadaku, iaitu daripada semua kesalahan-kesalahanku. Cuma dua-dua ini memberi makna ampun, ya. Yang ini memberi makna maaf, yang ni makna ampun. Akhirnya kedua-duanya sama, tapi sebahagian ulama membezakan, kalau ighfir itu maknanya Allah memadamkan kesalahan kita, mengampunkan dengan memadam, dengan mengangkat siksaan daripada kita. Maknanya kita buat dosa, catatan itu masih ada, tetapi Allah tidak menyeksa kita. Itu makna Allah mengampunkan kita dengan Allah tidak menyeksa kita. Jadi akhirnya Allah tidak menyiksa. Tetapi perkataan afa ya'fu u'fu, iaitu di sini memberi makna ya Allah mengampunkan juga dengan menghapuskan sekali. Menghapuskan kesalahan. Kesalahan kita tu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah bila ampunkan, Allah tidak menyiksa. Tetapi tambahan dia berserta dengan dipadamkan semua kesalahan yang kita lakukan. Dosa yang dilakukan. Okey, jadi daripada sini kita ada sedikit perbezaan antara Rabbighfirli dengan doa yang terakhir ditutup wa'fu anni. Ampunkanlah oleh engkau ya Allah untukku, iaitu khusus untuk diriku, makna kita minta Allah angkat siksaan daripada kita dan akhirnya Allah tidak menyiksa kita. Walaupun dalam catatan kita disahkan bersalah. Tapi perkataan u'fu anni ini, ya, kalau orang Melayu sebut, maaflah. Fi'il madhi afa, mudhari' dia ya'fu, masdar dia afwan, masdar mimi dia ma'afan. Orang Melayu sebut bermaaf, maafan. Itulah dia. Jadi sedikit perbezaan antara doa permulaan ampunkan dengan maafkan pada permintaan yang ke-8 dengan permintaan yang pertama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sama sahaja apa yang kita minta, 8 perkara yang kita minta, semuanya adalah menggunakan fi'il amar. Contohnya perkataan irham, maka kita kata dia adalah fi'il amar. Maka dia mabni dengan sukun, dengan tanda mati. Fa'il dia anta. Anta merujuk kepada Allah. Sebab tu semua ini kita akan terjemahkan
Kalau cara tua, fa'il diterjemah oleh. Ampunkanlah oleh engkau, ya Allah. Rahmatilah oleh engkau. Tutuplah, cukupkanlah oleh engkau. Angkatlah darjat oleh engkau, ya Allah. Berikanlah rezeki oleh engkau, ya Allah. Berilah petunjuk ataupun hidayah oleh engkau, ya Allah. Sihatkanlah oleh engkau, ya Allah. Maafkanlah oleh engkau, ya Allah. Jadi maknanya, itu semua fi'il amar itu, fa'il dia anta, dan maf'ulun bih dia, di sini adalah menggunakan formula 10, mana-mana dhamir yang muttasil dengan fi'il. Semua akan jadi maf'ulun bih, iaitu ni. Semua yang dikatakan ni semua ni, irhamni, ujburni, irfa'ni, urzuqni, ihdini, afini. Semua akan berada pada kedudukan maf'ulun bih yang diterjemahkan oleh orang tua-tua kita dengan akan. Rahmatilah oleh engkau, ya Allah, akan aku. Tutuplah oleh engkau, ya, akan aku. Angkatlah oleh engkau akan darjatku. Berilah rezeki oleh engkau akan aku. Berilah petunjuk akan aku. Sihatkanlah oleh engkau akan aku. Maka semua dhamir ni memang dicipta dalam bahasa Arab untuk melekat dengan fi'il, maka ni akan selama-lamanya menjadi maf'ulun bih. Ya? Kecuali pada dua perkataan ini, dua perkataan ini tidak disebutkan maf'ulun bihnya, sebab maf'ulun bih dia, kalau ampunkanlah, maafkanlah, hapuskanlah oleh engkau, ya Allah. Nak hapuskan apa? Mestilah kesalahan. Maka maf'ulun bih dia difahami. Makna apa dia? Akhta'i. Ampunkanlah oleh engkau, ya Allah, akan kesalahan-kesalahanku. Ampunkanlah oleh engkau, ya Allah, akan dosa-dosaku. Zunubi. Yang ini tidak disebut. Maf'ulun bihnya tidak disebut. Sebab bila disebut ampunkanlah, ya, maka nak diampunkan itu ialah dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Maka 8 permintaan ini sudah menjadikan hidup kita cukup bahagia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ampunkan dosa kita, Allah rahmati kehidupan kita, Allah tutup kesalahan kita, ya, atau Allah cukupkan rezeki kita, Allah angkat darjat kita, Allah bagikan kepada kita rezeki, Allah bagi hidayah dan petunjuk kepada kita, Allah sihatkan tubuh badan kita, Allah ampunkan semua dosa kita. Apa lagi yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan? Inilah permintaan yang terbaik. Diharapkan kita tidak mengabaikan doa ini setiap kita berada di dalam duduk antara dua sujud di dalam solat kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.